وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun. Sadaqallahul azim, amma ba'. Yang dirahmati Allah, puan pengurusi majlis, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa SPAQ, seterusnya kepada penaja-penaja yang budiman, seterusnya hadirin hadirat, tetamu-tetamu Allah, pecinta-pecinta baginda Nabi SAW yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, marilah sama-sama kita membaca umul kitab dan kita hadiahkan pahala bacaan umul kitab kita. Yang pertama untuk Nabi kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta seluruh ahli keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda. Seterusnya kepada para alim ulama, guru-guru kita. Seterusnya kepada kedua ibu dan ayah kita. Seterusnya untuk diri kita sendiri. Seterusnya untuk pasangan kita. Seterusnya kepada seluruh ahli keluarga kita. Seterusnya kepada jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita, serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekali saya nak ajak semua untuk kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita selawat ke atas Nabi sebanyak 10 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berselawat ke atasku pagi 10 kali dan petang 10 kali, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri jaminan bahawa orang tersebut akan mendapat syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat nanti. Banyak mana selawat? 10 kali pagi, 10 kali petang. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Jom sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina
Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu wa sallam alaihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi masih lagi memberi ruang dan peluang kepada kita untuk hidup satu hari lagi di atas muka bumi Allah ini. Dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala masih lagi mengekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita. Sebab itu bila kita dapat nikmat iman dan Islam ni dengan cara percuma, lahir-lahir mai ke dunia dapat dah nikmat iman dan Islam, maka kata ulama, jagalah nikmat iman dan Islam kita. Mudah-mudahan kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan kita dapat mengekalkan nikmat iman dan Islam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan kita mempelajari ilmu tauhid. Belajar ilmu tauhid, tujuan belajar ilmu tauhid untuk apa? Untuk menjaga nikmat iman dan Islam. Sebab tu hari Jumaat, Tok Khatib selalu duk pesan kepada jemaah yang mai sembahyang Jumaat kemarin. Tiap-tiap Jumaat Tok Khatib akan peringat. Apakah pesanan Tok Khatib? Tok Khatib kata, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maksud dia, bertakwalah kamu dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati melainkan kamu mati dalam Islam. Nak mati dalam Islam, ibu ayah sekalian, bukan duduk depan TV 24 jam. Habis satu cerita, tengok satu cerita. Habis satu cerita, tengok masakan pula. Kan? Habis satu masakan, tengok nyanyian pula. Hak tu bukan jaga iman. Nak jaga iman ni dengan apa? Dengan ilmu. Sebab tu Nabi SAW bersabda, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Nabi SAW bersabda, seandainya Allah Ta'ala inginkan seseorang itu menjadi baik, maka Allah Ta'ala beri kepahaman agama kepada dia. Nah, kita ni, bila Allah Ta'ala nakkan kita ni jadi baik, Allah Ta'ala buat macam mana? Allah Ta'ala bagi kita minat dengan majlis-majlis ilmu. Allah Ta'ala bagi kita kawan dengan orang-orang yang baik. Subhanallah. Kawan dengan orang-orang yang saleh. Subhanallah. Allah Ta'ala izinkan kita untuk membaca Al-Quran. Pagi-pagi Sabtu baca Quran. Subhanallah. Subhanallah. Sebab tu orang yang tak baca Quran, kita cek balik ibu ayah sekalian. Kalau dalam masa sehari kita tak baca Quran, kita cek balik pasal apa aku tak baca Quran hari ni. Sebab kata ulama, apabila seseorang itu tidak membaca Quran,
rupa-rupanya Allah Ta'ala murka kepada dia. Allah Ta'ala tak mau dengar suara dia untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala benci dengan dia. Allahu Akbar. Nah, ada di kalangan sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita, majlis ilmu tak boleh duduk. Tapi majlis-majlis yang melalaikan dia boleh duduk sampai 2, 3, 4 jam. Rupanya Allah Ta'ala tak berkehendak kepada dia untuk menjadi ahli-ahli syurga. Subhanallah. Allah Ta'ala tak mau dia duduk dalam majlis ilmu. Allah Ta'ala tak mau dia duduk dalam taman-taman syurga. Subhanallah, tabarakallah. Nah, sebab tu orang yang berkat hidup atas dunia ni boleh cek, kata ulama. Kalau dalam masa sehari, boleh cari makan, cari rezeki 18 jam, 12 jam. Nah, tetapi tak boleh duduk 1 jam dalam majlis ilmu. Tak boleh hadirkan diri ke masjid untuk solat berjamaah. Maknanya hidup dia tu duduk dalam bahaya. Nah, dia tak duduk dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam masa sehari berapa kali dia boleh doa untuk mak dan ayahnya. Kalau orang yang boleh banyak doa kepada mak dan ayahnya, itulah dia, kata ulama, anak-anak yang soleh dan solehah. Kita cek tengok rezeki yang kita dapat ni berkat ataupun tidak. Kata ulama, rezeki yang tak berkat, dia nak sedekah pun dia rasa berat. Apatah lagi dia nak keluarkan zakat. Subhanallah. Nah, ni sedekah subuh pagi tadi ya. Sedekah dah ke? Kalau dah sedekah, alhamdulillah. Siapa yang tak sedekah lagi, siapkan tabung di dalam rumah kita. Nama kat tabung tu, tabung subuh. Nah, masuk subuh saja, habis mayang subuh, ambil duit, masuk dalam tu. Nah, masuk dalam tu. Bila penuh, kita bawa tabung tu pergi masjid, sedekah di masjid ataupun cari orang-orang susah, sedekah pada mereka. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebelum ni kita dah masuk hadis yang ke-20, iaitulah golongan yang dimurkai oleh Allah ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jangan kita termasuk dalam golongan ini. Golongan yang lagu mana? Yang telah membuat sumpah-sumpah palsu dengan tujuan untuk mengambil harta orang lain. Allahu Akbar. Nah, orang yang menggunakan sumpah-sumpah palsu untuk memperdayakan orang, untuk menipu dayakan orang, dengan tujuan untuk mengambil harta orang dengan cara yang tidak sah, maka sangat-sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Subhanallah. Ini di antara pesanan yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, agar kita tak termasuk dalam golongan-golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selain daripada sumpah palsu yang menyebabkan Allah Ta'ala marah kepada mereka, apakah lagi amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kan Allah Ta'ala tidak mahu bertemu dengan mereka? Apa dia? Di antaranya juga ialah dosa mensyirikkan Allah. Orang yang berdosa mensyirikkan Allah, mati dalam keadaan tak sempat bertaubat kepada Allah, maka dia tidak ada ruang dan peluang lagi di hari akhirat untuk bertemu dengan Allah. Bila tak boleh bertemu dengan Allah, apatah lagi nak melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab esok di hari akhirat nanti, ibu ayah sekalian, bila orang tanya kita, apakah nikmat yang paling besar selepas kita meninggal dunia? Maka jawabnya ialah nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nikmat masuk syurga, ya nikmat. Nikmat makan makanan syurga, nikmat. Nikmat minuman syurga, nikmat. Dapat pakaian syurga, nikmat. Nikmat tak? Nikmat. Tetapi yang paling nikmat sekali ialah nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahu Akbar. Bila boleh tengok Allah, Allah Ta'ala buka hijab pada kita untuk melihat Allah pada waktu tu. Allahu Akbar. Ahli syurga bila dapat tengok Allah, termasuk kita waktu tu, amin amin ya rabbal alamin,
Bila kita menjadi ahli syurga nanti, bila Allah Ta'ala buka hijab kepada kita, pada waktu tu Allahu Akbar. Semua ahli syurga sujud kepada Allah. Bila ahli syurga sujud kepada Allah, maka Allah Ta'ala berfirman kepada ahli syurga, wahai ahli-ahli syurga, angkatkan kepala kamu, kerana pada hari ini, firman Allah, tidak ada lagi sujud kepadaku, firman Allah, kecuali untuk aku sempurnakan segala nikmat-nikmatku kepada kamu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, ahli syurga bila dengar saja ucapan tersebut, semua pakat menangis. Semua pakat menangis. Silakan ahli syurga kata, ya Allah, kami sedar ya Allah dengan amalan yang sedikit yang kami buat waktu kami hidup di atas muka bumi Allah dulu ya Allah. Dengan kami baca Yasin, dengan kami duduk dalam majlis-majlis ilmu, kami buat sedikit amal ibadah, kami sedekah dan sebagainya ya Allah. Tiba-tiba pada hari ini ya Allah, kau buka hijab kepada kami ya Allah untuk melihatmu ya Allah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala ni ibu ayah sekalian, Tuhan yang menjadikan kita, yang mana kita berdoa pada Allah pada saat kita diuji oleh Allah, kita mengadu pada Allah, kita berdoa siang dan malam pada Allah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala Tuhan kita yang tak ambil nyawa kita pada saat kita melakukan maksiat kepada Allah. Allahu Akbar. Allah Ta'ala yang masih lagi memberi rezeki kepada kita pada saat kita kadang-kadang terlupa kepada Allah. Kita lalai daripada mengingati Allah. Waktu kita muda-muda dulu, kita tinggal solat dengan sengaja. Banyak mana kita tinggal solat waktu tu? Banyak. Tapi Allah Ta'ala tak azab kita pada waktu itu. Bahkan ada di kalangan manusia berbangga pada saat melakukan maksiat kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala tak balas lagi azabnya kepada manusia tersebut. Allah Ta'ala duk bagi peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Tiba-tiba di hari akhirat, duduk dalam syurga, Allah Ta'ala buka hijab pada kita untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada waktu itu Allahu Akbar. Seronok ni tak tahu nak abang. Sehingga kata ulama, apabila ahli syurga dapat melihat Allah, maka ahli syurga lupa kepada nikmat syurga. Ada kata ulama kata selama 40 tahun. Sebab apa? Sebab terlalu seronok dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kan apabila Allah Ta'ala hilang sekejap daripada pandangan mata, maka ahli syurga akan menangis. Ahli syurga kata, ya Allah, jangan kau hilang daripada pandangan mata kami, ya Allah. Sesungguhnya kami amat rindu kepadamu, ya Allah. Allahu Akbar. Nak berpisah dengan Allah pun tak boleh dah waktu tu. Punya rindu dan kasihnya kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Kita mencintai pencinta kita. Sebab tu orang yang sayang pada Allah akan selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah, jiwa-jiwa kita akan jadi tenang. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Minggu lepas kita belajar tentang apakah amalan yang telah menyebabkan seseorang itu dimurkai oleh Allah. Di antaranya ialah dengan melakukan sumpah palsu untuk memperdayakan, untuk mengambil harta orang lain. Pada pagi yang mulia ini insya-Allah kita akan sambung hadis yang ke-21. Tajuk dia menghadiahkan amalan soleh kepada si mati. Rupa-rupanya ada amalan untuk kita hadiahkan kepada si mati. Si mati ni siapa dia? Di antaranya untuk ibu dan ayah kita yang telah pun kembali menghadap Allah. Begitu juga untuk adik-beradik kita, kawan-kawan kita yang telah pun pergi meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita boleh untuk sampaikan hadiah kepada
kepada mereka. Tapi bagaimana Ustaz? Kita tengok hadis baginda Nabi SAW. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal ummi tulitat nafsaha inna ummi tulitat nafsaha wa lam tusi wa azunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, muttafaqun alaih. Artinya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya seseorang lelaki datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya mati mengejut dan tidak sempat membuat wasiat. Saya menyangka jika dia mampu bercakap, sudah tentu dia ingin bersedekah. Adakah sampai kepadanya pahala sedekah jika saya bersedekah untuknya? Lalu baginda Nabi SAW menjawab, ya. Keterangan hadis. Hadis di atas menjelaskan kepada kita kelebihan bersedekah dengan cara menghadiahkan pahala sedekah itu kepada si mati. Sesungguhnya pahala sedekah itu tetap diperolehi oleh orang hidup yang bersedekah itu. Dan insya-Allah sampai kepada pahala sampai yang dia ada tu sampai kepada si mati. Tanpa mengurangkan pahala orang yang bersedekah itu sedikit pun. Oh subhanallah. Nah, bagi kita orang yang hidup ni, bila kita bersedekah, kita niat sedekah untuk siapa? Contohnya, untuk mak, untuk ayah kita yang telah pun meninggal dunia, adik-beradik kita yang telah meninggal dunia. Maka pahala sedekah tersebut sampai kepada si mati dan sedikit pun tidak mengurangkan pahala orang sedekah tadi ni. Maknanya, bila kita sedekah, kita niatkan untuk si mati, pahala untuk si mati pun dapat, pahala untuk kita pun dapat. Oh, subhanallah. Nah, hebatnya sedekah ni. Nah, itulah salah satu cara untuk kita berbakti kepada kepada ahli keluarga kita, mak ayah kita yang telah pun meninggal dunia. Kerana orang yang mati, kata ulama, terutamanya mati mengejut, mereka tidak sempat membuat wasiat. Dan jika diizinkan kembali hidup di dunia, mereka pasti akan bersedekah dan melakukan amal soleh. Oh subhanallah. Rupa-rupanya sedekah ni juga adalah satu amalan yang cukup hebat. Ganjaran pahalanya di sisi Allah. Sebab ulama kata, bagi orang yang mati mengejut, jika diberi peluang untuk dia hidup semula, agak-agak apa dia nak buat? Apa amalan soleh yang dia nak buat? Sudah pastilah amalan sedekah. Nah, dia akan sedekah waktu tu, subhanallah, tabarakallah. Nah, dia akan sedekah sungguh-sungguh. Tapi waktu duk hidup ni, Allahu Akbar. Nah, kedekut tak hidung masin. Kan? Nah, wak keluar duit RM5, 50 tu elok dah. Nah, ingat nak bulan tabung 50. Ingat ke nak bagi kat orang susah 50. Bagi-bagi kat orang susah seronok lah bila dapat 50 ni. Nah, dia ambil duit, dia cium, dia kata terima kasih lah sebab sedekah kat saya 50. Tiba-tiba tuan hak bagi duit tu kata apa? Dia kata ni salah faham ni. Orang susah tu kata apa? Orang miskin tu kata apa? Awak bukan bagi kat saya 50 ke? Tak, saya nak bagi 10 je. Bagi duit lebih 40 lah. Minta balik duit lebih, waktu tak tahan. Kan? Kadang-kadang pergi masjid kelang kabut. Nah, bila seluk-seluk dalam poket, ambil duit, buh dalam tabung. Dia ingat buh RM1. Tengok gagal-gagal, tengok, loh silap buh 50. Kan? Dia buat guna. Dia tunggu orang balik habis apa semua. Tengok Tok Bilal tak balik lagi. Tok Bilal tanya, ni pasal apa tak balik lagi ni? Dia kata, saya ni Tok Bilal nak bubuh duit dalam tabung ni RM5. Silap pergi buh 50. Boleh tak kalau saya nak ambil balik 50 tu, saya nak bubuh dalam RM5 dalam tabung ni? Allahu Akbar. Nah, waktu duduk hidup punya berkira. Nah,
Tapi bila mati, tak ada dah amalan yang paling dia nak buat pada waktu itu, melainkan ibadat sedekah. Nah, dia akan sedekah. Subhanallah, tabarakallah. Selain bersedekah untuk si mati, membaca Al-Quran, berdoa dan lunas hutang si mati juga akan sampai pahalanya kepada si mati. Allah Subhanahu Wa Taala memuji orang-orang yang mendoakan generasi terdahulu yang lebih awal menerima agama Islam, iaitu generasi para sahabat dan mereka yang selepasnya, hingga ke datuk nenek moyang kita yang lebih awal Islam daripada kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hashr. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Sadaqallahul Azim. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang selepas mereka, yakni golongan Muhajirin dan Ansar, mereka berdoa, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman lebih dahulu daripada kami, dan janganlah engkau membiarkan mereka dalam keadaan hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj. Bagaimana Allah Ta'ala sebut sahabat-sahabat Nabi ini berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk generasi-generasi yang telah lalu, yang telah beriman terlebih dahulu daripada mereka. Maknanya kita pun samalah. Kita pun duduk atas dunia ni, kita boleh tolong si mati, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, dengan kita berdoa kepada mereka. Minta Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa mereka. Dan kita juga boleh melakukan beberapa perkara yang boleh membantu ahli keluarga kita, sahabat andai kita, jiran-jiran kita yang telah pun meninggal dunia. Apa dia amalan tersebut? Kita tengok. Yang pertama, kita boleh buat apa dia? Iaitulah solat jenazah. Apabila berlakunya kematian dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, dalam kalangan sahabat-sahabat kita, apa yang boleh kita buat untuk kita membantu si mati dengan kita solatkan jenazah beliau. Ini adalah salah satu amalan yang boleh dilakukan setelah sah kematiannya. Segala bacaan di dalam solat ini pun sudah mengandungi doa buat si mati. Sebab itu ibu ayah kena faham, solat jenazah ni adalah solat untuk kita minta kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa si mati. Mudah-mudahan dalam kalangan kita yang pi hari itu tu, ada di kalangan kita yang mustajab doanya di sisi Allah. Yang akan menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa-dosa si mati. Sebab tu lagi ramai orang solat jenazah, lagi baik. Sebab apa? Lagi ramai, lagi baik. Lagi ramai orang doa untuk si mati, lagi baik. Lagilah mendatangkan kebaikan untuk si mati. Sebab tu kalau boleh, bila berlaku kematian, panggillah anak-anak tahfiz ke, kan, orang yang hafal Quran, orang-orang baik, orang-orang ahli keluarga yang beriman, orang-orang yang soleh, mai pakat sembahyang jenazah. Supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa si mati. Itulah salah satu cara kita nak tolong bagi anak-anak yang kematian ibu ataupun ayah. Anak-anak janganlah lepaskan peluang untuk jadi imam solatkan jenazah ibu dan ayah. Sebab apa? Sebab apabila seorang anak itu dia jadi imam untuk solat jenazah ibu dan ataupun ayahnya,
Maka pada waktu itu Allah Ta'ala bukakan pintu syurga untuk roh ibu dan ayahnya. Allahu Akbar. Ya? Sebab tu tengok ibu ayah sekalian. Hak mana satu anak aku ni yang nak solatkan jenazah aku, yang nak jadi imam untuk solat jenazah aku ni. Ya? Kalau boleh wasiat siap-siap. Nanti kalau bila mak ayah meninggal, ya? Ayah dan mak nak kamu jadi imam untuk solat jenazah. Mak untuk jadi solat, untuk jadi imam solat jenazah ayah. Nah, macam tu. Dan minta anak-anak kita wasiat awal-awal. Kemudian kita tengok apakah cara lagi untuk kita nak tolong si mati. Iaitulah dengan kita sedekahkan pahala bacaan suratul Fatihah, kemudian ataupun bacaan surah Yasin dan juga tahlil. Yang kita buat sama-sama tadi ni. Baca Yasin, kemudian kita sambung pula dengan tahlil. Nah, begitu juga dengan suratul Fatihah. Kemudian niatkan bacaan itu untuk mereka. Nah, macam setiap pagi dibaca dulu nama-nama si mati untuk dihadiahkan pahala bacaan Yasin, pahala Fatihah, bacaan Fatihah dan juga tahlil. Nah, baca-baca kemudian niatkan doa tersebut, bacaan tersebut untuk mereka. Moga doa-doa yang dipohon itu, kata ulama, diangkat dan sampai buat arwah agar mudah urusan di sana. Nah, tujuan dia kita buat bacaan tahlil, baca Fatihah, Yasin ni apa dia ni? Untuk kita doa mudah-mudahan si mati dipermudahkan urusan di sana. Yang ketiga, ni macam mana ustaz kita nak tolong orang-orang yang dah mati ni? Iaitulah dengan membayar hutang si mati. Sekiranya si mati ada berhutang, bolehlah berjumpa dengan ahli keluarga untuk menuntut hutang tersebut. Jika kita adalah orang yang arwah berhutang, kita perlu meminta kepada pewarisnya agar melansaikan hutangnya. Ini pun salah satu tugas kita untuk membantunya di sana. Rupa-rupanya tuntut hutang kepada ahli keluarga si mati itu adalah salah satu cara kita nak tolong si mati. Itu salah satu cara nak tolong si mati. Jangan malu pula. Segan lah nak pergi minta, tapi si mati hutang sungguh. Kan? Bila hutang sungguh pergi abad. Nah? Kalau rasa nak halal kan, tu lagi baik. Kan? Cuma jangan ambil kesempatan. Nah, kawan saya pernah cerita, ibu ayah sekalian. Kes ni pernah berlaku. Di mana ada seorang lelaki ni, dia tak ada kerja. Kerja dia buat apa? Kerja dia akan pergi di hospital, dia akan tengok, dia akan tunggu dekat bahagian forensik tu, dia akan tunggu tengok ada mayat dimasukkan ataupun tidak. Bila dia tengok ada mayat, bawa mai masuk dalam forensik tu, maka dia akan cari keluarga si mati tersebut. Bila dia cari keluarga si mati tu, dia akan tanya. Nah, dia akan tanya. Dia akan bagi tahu kepada keluarga si mati. Dia kata si mati ni pernah berhutang dengan saya. Nah, dia hutang dengan saya tak banyak, dalam 3,000. Kan? Padahal si mati tak kenal dia pun. Dan dia pun tak kenal si mati. Tapi dia buat cara untuk cari makan, dia buat lagu tu. Dia kata si mati ni pernah hutang dengan saya 3,000. Saya nak halal sangat pun, banyak sangat. Jadi bagi kat saya 1,000 pun tak apa dah. Nah, hak lain-lain tu saya halalkan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Nah, keluarga si mati bila dengar macam tu, apa dia kata buat? Dia tak cakap banyak lah, dia ambil 1,000 bagi terus ya. Nah, sebab apa? Sebab dia nak urusan si mati dipermudahkan di sana. Sebab orang yang mati dalam keadaan berhutang, rohnya tidak akan naik ke langit. Roh tak naik ke langit. Subhanallah. Kalau kita tak gamak nak ambil duit macam tu. Tetapi orang yang tak ada ilmu agama, dia cari makan kot tu. Nah? Sampai kan kawan saya kata dia mampu untuk beli kereta besar. Mampu untuk buat rumah banglo. Subhanallah. Duit dia hasil tu. Bayangkan kalau sehari mati kat 3 orang. Kalau seorang dia dapat 1,000. Oi, banyak 3,000. Allahu Akbar.
Nah, hadirin hadirat buaya rahmati Allah sekalian. Nah, sebab tu orang yang tak ada agama ni, orang yang tak ngaji agama, orang yang jahil ni, dia sanggup makan walaupun duit tu haram. Allahu Akbar. Dan kata ulama, jika kita pula yang mempunyai hutang dengan si mati, maka kita seharusnya melunaskan hutang tersebut agar mudah urusan keluarganya. Kalau kita ni hutang dengan si mati pula, sepatutnya kita jumpa keluarga si mati dan cuba untuk lunaskan hutang tersebut. Sebab apa? Sebab dengan kita lunaskan hutang tersebut akan memudahkan urusan keluarga si mati. Kan? Mana tahu waktu tu dia pun nak guna duit untuk nak urus jenazah dan sebagainya. Nah, jadi waktu itulah kita ambil kesempatan. Kalau kita ada hutang, tak mampu bayar penuh, bayar lu setengah-setengah. Sebab apa? Sebab dengan kita melunaskan hutang tersebut, akan membantu sedikit sebanyak urusan ahli keluarga si mati tersebut. Kemudian apa lagi yang boleh kita tolong? Iaitulah kita boleh tolong si mati dengan kita membayar hutang puasa si mati. Orang yang tidak mengerjakan puasa Ramadan selama beberapa hari atau lebih dari itu, atau ia tidak mengerjakan puasa nazar atau puasa kifarah disebabkan uzur syar'i, seperti sakit dan sebagainya. Orang yang uzur syar'i ni orang yang tak ada peluang untuk lega. Dia sakit kronik, sakit yang tak ada peluang berlega. Lalu ia mati sebelum sebelum sempat mengqadha puasanya, maka ia tidak dikira berdosa. Dengan itu, pihak kaum kerabatnya tidak dikenakan mengqadha puasanya atau membayar fidyah dari harta peninggalannya. Namun begitu, dengar, namun begitu kata ulama, kalau si mati telah hapus uzurnya, maknanya sebelum ni dia sembuh. Dia sembuh penyakit dia lah. Sembuh penyakit dia. Kemudian dia tak qadha. Setelah ia sembuh daripada sakitnya dan sebagainya, tetapi semasa hayatnya dia tak qadha puasanya itu. Maka hukumnya menurut jumhur ulama, bahawa pihak kaum kerabatnya tidak dibolehkan berpuasa untuknya, tetapi hendaklah membayar fidyah untuknya dari harta peninggalannya. Iaitulah dengan memberi makan orang miskin satu cupak bagi tiap-tiap satu hari yang tidak dikerjakan puasanya. Boleh buat macam tu. Yang kelima, sedekah pakaian ataupun barangan kepada fakir miskin ataupun kepada orang yang memerlukannya. Sebab tu kata ulama, jangan ditangisi secara berlebihan orang yang telah meninggal dunia. Sebab inilah hakikat, bukan lagi mimpi. Maka move on lah. Kata orang putih, move on lah. Berilah ataupun sedekah barangan-barangan arwah kepada anak-anak yatim ataupun fakir miskin atau sesiapa saja yang memerlukan, agar pahalanya berpanjangan kerana digunakan selalu untuk memudahkan urusan orang lain. Kalau kita ada adik-beradik kita, ayah kita, mak kita meninggal dunia, tak usah hidup menangis tiap-tiap hari. Kan? Tak datangkan faedah. Tak membantu pun orang mati. Nak tolong ni pun buat guna. Sedekah pakaian-pakaian mereka pada fakir miskin. Sebab apa? Selagi mana orang duk guna pakaian tu, selagi itulah si mati mendapat pahala. Nak dapat pahala. Dapat secara tak langsung, kita boleh tolong orang yang mati tersebut. Meskipun begitu, boleh saja jika kita ingin menyimpan sedikit barangan tersebut sebagai kenangan. Boleh, tak ada masalah. Cuma bukan untuk ditangisi sepanjang masa sehingga memudaratkan diri. Maknanya boleh kalau kita nak simpan baju, seluar, kasut dan sebagainya. Harta peninggalan si mati boleh untuk nak buat kenangan. Tetapi bukanlah untuk nak pegang baju tu sambil duduk menangis. Duk teringatlah. Tu tak mau. Jangan duk buat kerja lagu tu. Sebab apa? Sebab dia akan memudaratkan diri kita. Dan ada setengah ulama akan menyebabkan si mati diseksa oleh
oleh Allah, disebabkan oleh kita yang meratap meraung, yang tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang beriman termasuk dalam kategori rukun iman yang keenam, iaitulah percaya dengan qada dan qadar. Sebab tu kita ni bila mengaku beriman wajib kita percaya dengan qada dan qadar. Selain itu, ahli keluarga juga boleh sedekahkan makanan atau apa sahaja kepada yang memerlukan atas niat untuk pahala kepada si mati, dan minta mereka yang menerima agar sama-sama mendoakan untuk arwah. Tu yang kita duk buat kenduri arwah tu. Tujuan dia untuk kita sampaikan pahala tersebut kepada si mati. Tu yang kita duk buat, majlis tahlil, baca yasin, habis tu kita buat pula jamuan makan. Tujuan dia untuk apa? Untuk kita niatkan pahala sedekah makanan tu untuk si mati. Kemudian yang seterusnya, yang keenam, apakah amalan yang boleh kita buat untuk bantu si mati ni? Iaitulah untuk kita tunaikan haji buat si mati. Ini adalah salah satu amalan, kata ulama, yang boleh dilakukan. Teruskan niat arwah untuk menunaikan haji, atau lakukan haji untuk diniatkan pahala kepada si arwah. Bukan sahaja kita mendapat pahala, malah si mati juga mendapat bahagian yang baik waktu berada di sana. Maknanya kita boleh buat, kalau mak ayah kita belum lagi buat haji, belum lagi buat ibadah umrah, kita boleh buat upah haji dan upah umrah untuk si mati. Pahalanya kita dapat, si mati pun dapat. Allahu Akbar, subhanallah, tabarakallah. Itulah yang kita mau. Sebab tu beruntunglah orang yang ada anak-anak yang soleh, ada kawan-kawan yang soleh, yang akan mendoakan kita, yang akan membagi jalan kepada ahli keluarga kita bagaimana cara untuk membantu kita bila kita berada di alam barzakh. Sebab tu bila kita belajar hadis ini, maka akan menginsafkan kita, akan menjadikan kita ni bersiap sedia sebelum datangnya ajal. Contohnya, kita dapat wasiatkan kepada ahli keluarga kita apakah yang harus mereka lakukan selepas kita meninggal dunia. Kita boleh wasiatkan, harta aku ni esok bila aku mati sedekahlah pada anak-anak yatim. Separuh ni sedekah anak yatim. Hak ni yang pembuatlah kenduri kat aku ni. Sebulan sekali ke, seminggu sekali ke, buatlah kenduri, buat jamuan, bagi makan. Mudah-mudahan pahala ni sampai pada aku. Sebab itu kata sabda Nabi SAW, apabila mati saja anak Adam, maka terputuslah segala amal ibadahnya kecuali 3 sabda Rasulullah. Yang pertama, iaitulah sedekah jariah. Yang kedua, iaitulah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa anak-anak yang soleh dan solehah. Sebab tu kalau kita ada duit, banyakkan sedekah jariah. Banyakkan sedekah jariah. Kalau kita ada ilmu, kita sampaikan ilmu kepada orang. Yang ketiga, ada anak-anak yang soleh, ajak anak-anak kita supaya setiap kali lepas mayang berdoa untuk kita. Apa dia doa untuk kedua ibu dan ayah? Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sebab itu kata ulama, siapa yang setiap kali lepas mayang dia tak berdoa kepada Allah untuk kesejahteraan kedua ibu dan ayahnya, maka dia dah jatuh kategori orang yang derhaka kepada ibu dan ayahnya. Rupanya tak doa pada mak ayah setiap kali lepas mayang, dah jatuh dah kategori orang yang berdosa kepada Allah. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Banyakkan doa kepada Allah untuk ibu dan ayah kita. Anak-anak yang soleh, kalau kita nak nilai diri kita ni anak yang soleh ataupun tidak, kita cek tengok sehari berapa kali kita berdoa untuk mak dan ayah kita. Kalau sehari kita berdoa lebih daripada 100 kali, subhanallah, mak ayah kita seronok dalam kubur tu. Allahu Akbar. Apabila kita doa, Allahumma ghfirli dhunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira.
Kan? Bila kita doa saja, katalah mak ayah sedang diseksa dalam kubur, bila kita doa saja, maka dihentikan serta merta siksaan tersebut buat kedua ibu dan ayah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doalah banyak-banyak. Mudah-mudahan bila kita doa, mak ayah kita pada waktu itu direhatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, yang apakah amalan yang boleh membantu si mati? Iaitulah yang ketujuh, doa anak-anak yang soleh ataupun solehah. Seperti yang kita sedia maklum, dalam sebuah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka putuslah amalannya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain, dan doa anak-anak yang soleh untuk si mati. Hadis ini hadis yang sahih, riwayat Muslim dan juga lain-lainnya. Hadirin hadirat berkati Allah sekalian, itulah sebab sedikit maklumat ataupun info yang dapat saya kongsikan bersama berkaitan dengan hadis yang kita bacakan tadi, iaitulah hadis amalan yang boleh membantu seseorang yang telah meninggal dunia. Ada berapa perkara? 7 perkara. Hak ni kita boleh amalkan dalam kehidupan kita untuk kita niatkan hadiahkan, sampai untuk niat hadiahkan untuk si mati, terutamanya untuk kedua ibu dan ayah kita yang telah pun pergi meninggalkan kita. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, dan mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada pagi ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan kita semua. Dan marilah, saya menyeru diri saya dan kita semua, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, dan kita banyakkan melakukan amal ibadah kepada Allah. Kita hentikan gosip-gosip yang tidak baik. Kita buat perkara-perkara yang boleh menguntungkan kita waktu berada di hari akhirat. Sebab itu kata ulama, apakah yang dimaksudkan dengan dunia? Yang duk kata dunia ni apa dia? Dunia ni kata ulama, iaitulah perkara yang kita buat waktu kita hidup atas dunia, kemudian dia tak dapat membantu kita waktu berada di hari akhirat nanti. Berbanding dengan akhirat. Akhirat ni apa dia? Iaitulah amalan yang kita buat waktu kita hidup atas dunia, kemudian di hari akhirat nanti dia dapat membantu kita. Itulah dia perbezaan di antara dunia dengan akhirat. Dunia ni apa dia? Dunia ni perkara yang kita buat atas dunia, kemudian dia tak mampu untuk tolong kita di hari akhirat. Manakala akhirat pula ialah sesuatu perkara yang kita buat waktu kita hidup, dan esok amalan tersebut dapat membantu kita waktu berada di hari akhirat nanti. Mudah-mudahan hadis yang kita bacakan pada pagi ini dapat memberi keinsafan kepada kita, dapat mengingatkan kita akan kematian, yang mana sabda Nabi SAW, orang yang paling cerdik, orang yang paling bijak yang hidup di atas muka bumi Allah ni siapa dia? Iaitulah orang yang selalu ingat kepada mati dan bersiap sedia untuk menghadapinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نوّر قلوبنا بنور هدايتك كما نوّرت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar kami meninggalkan salat dengan sengaja, ya Allah. Keampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sepanjang kami hidup di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mengenal-Mu, ya Allah. Dan kami dapat taat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah, agar kami dapat berbakti kepada mereka berdua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada azab kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejukkanlah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepada-Mu, ya Allah. Kami merayu kepada-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan solehah, ya Allah, yang sentiasa berdoa buat kami, ya Allah. Yang akan memandikan jenazah kami, ya Allah. Yang akan mengkafankan kami, ya Allah. Yang akan menyembahyangkan kami, ya Allah. Yang akan mengkebumikan kami, ya Allah. Yang akan mentalqinkan kami, ya Allah. Yang akan berdoa siang dan malam buat kami, ya Allah. Apabila kami sudah tidak ada lagi, ya Allah, di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berkatilah rezeki, ya Allah, buat penaja-penaja kami, ya Allah. Makbulkanlah doa mereka, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Engkau makbulkanlah permintaan mereka, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Kurniakanlah rezeki yang melimpah ruah buat mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami, ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah, pemudahkanlah urusan kami, ya Allah, ketika berada di barzah-Mu, ya Allah, ketika berada di mahsyar-Mu, ya Allah, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Saya kembali kepada puan pengurusi majlis, dipersilakan. Terima kasih Ustaz. Mungkin ada yang nak bertanya Ustaz, bolehkah kita buka beberapa soalan? Boleh Allah. Ya boleh. Okey, mungkin ada yang nak bertanya sebarang kemusykilan tidak jelas ataupun diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Saya nak tanya, kalau kita doa untuk suami dah mati tu macam mana ya doanya?
Doa macam tu juga. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Saya baca tu lah kot. Ada hal lain. Tak ada arti saya tu. Kalau boleh dalam bahasa Melayu pun tak apa, Allah Ta'ala terima. Kalau perempuan, Allahumma ghfir laha. Ya. Ya, Allah selamat. Semoga rohnya dicucuri rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Okey, sama-sama. Allah selamat. Ada lagi nak bertanya mungkin? Dan saya juga nak peringat untuk diri saya dan kita semua bahawa di antara cara untuk kita tolong orang mati juga iaitulah dengan kita duduk dalam majlis ilmu. Bila kita duduk dalam majlis ilmu, maka pahalanya juga dapat kepada kedua ibu dan ayah kita. Pahala ni kita duduk dalam majlis ilmu ni baca Quran. Pahala mak ayah kita dapat tak? Depa dapat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, insya-Allah. Moga-moga dimakbulkan segala amalan-amalan kita. Ya, semoga Allah SWT ya. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, jazakallah Al-Fadhil Ustaz Amir Syahrizal atas kesediaan berkongsi ilmu yang menghadiahkan amalan soleh kepada si mati itu. Dan apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah hubungannya dengan setiap perkara di dunia ini kecuali 3 perkara sahaja, iaitu sedekah yang pernah diberikan, ilmu yang dimanfaatkan serta anak yang soleh mendoakannya. Dan hanya itulah sahaja pelaburan yang masih bermanfaat sekalipun seseorang itu sudah pun tidak ada lagi di dunia ini suatu hari nanti. Dan masalah kita juga nanti insya-Allah. Semoga kita amal-amalan kita ni semoga Allah kurniakan kita hidayah kepada kita semua supaya dapat mengisafi perbuatan kita sendiri dan mengambil teladan daripada peringatan yang terdahulu, dan semoga kita semua tergolong dalam kalangan yang berjaya meraih nikmat di akhirat kelak. Dan diingatkan para jemaah sekalian, selepas ini kita ada lagi kuliah duha bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazim berkenaan dengan harta pusaka. Dan Ustaz, saya serahkan kembali kepada Ustaz untuk menutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan para jemaah sekalian. Terima kasih Ustaz. Kawan.